أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerosakan di atas muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerosakan, tetapi mereka tidak sedar. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu, sesungguhnya orang-orang lain telah beriman, maka mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu yang telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama sekali saya ucapkan selamat datang ke studio bagi rombongan daripada Kampung Padang Nyor, kumpulan Yasin dan warga Mas, ya ke? Kampung Padang Nyor, mungkin Padang Trap, Pulau Nerang, Kedah, kampung saya ni. Jadi apa khabar semua orang kampung? Baik, harap-harap kita berada dalam keadaan baik, sehat sampailah habis rancangan. Begitu juga kepada penonton-penonton yang berada di rumah. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kerana Allah melapang dan meruangkan masa kita untuk sama-sama kita menjayakan majlis ataupun program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan pagi ini kita akan membincangkan tentang satu tajuk, iaitu marah.
Semua orang depan saya ni tahu marah. Tadi pun nampak macam nak marah. Sampai lewat, sampai awal minum lewat. Minta maaf lah. Baik, marah ni semua sifat ada pada manusia. Sifat ni semua ada kepada manusia, kepada binatang, kepada jin. 3 makhluk Allah ni ada sifat marah. Manusia tahu marah, binatang tahu marah, jin pun tahu marah. Ada orang yang tak tahu marah ni, sama ada dia ni ada masalah ataupun dia ni mungkin dia sudah tidak boleh berfikir lagi. Orang tak boleh berfikir ni, dia marah tak ada, malu tak ada, semua tak ada. Jadi selagi mana kita waras, dia ada sifat marah. Cuma cara dia marah tu, kadang-kadang marah dia tu melampau, kadang-kadang marah dia sederhana, kadang-kadang marah dia tu orang tak tahu kata dia marah. Jadi marah yang kita nak bincang hari ini adalah berbagai-bagai jenis marah. Ada yang Allah suka, ada yang Allah marah. Marah kita ni ada yang Allah suka, ada yang Allah marah. Jadi kalau kita nak marah, biarlah Allah suka. Jangan bila kita marah, Allah pun marah. Okey, kita nak pergi pada soalan yang pertama. Siapa nak tanya soalan pertama ni? Siapa? Kak A, sila. Assalamualaikum Ustaz. Saya Masri binti Wang Kecil daripada Kelab Warga Mas dan Kumpulan Yasin Kampung Padang Nyor, Kuala Nerang, Kedah. Ingin bertanya kepada Ustaz satu soalan. Bagaimanakah cara yang paling baik untuk menghadapi orang marah? Sekian. Okey, baik, soalan ni baik. Bagaimanakah cara untuk menghadapi orang marah? Orang tengah marah, macam mana kita nak berhadapan dengan orang yang marah ni? Kalau kita marah, dia lagi marah. Yang paling baik untuk berdepan dengan orang marah ni, kita hendaklah berdiam diri. Orang marah ni, dia tak larat marah seorang-seorang. Yang boleh jadi panjang marah, yang boleh jadi tambah marah tu sebab kita jawab. Itu yang sampai rumah Tok Gadi tu pasal itulah. Kalau suami marah, isteri diam. Kalau isteri marah, suami diam. Dia tak panjang. Dia tak akan jadi lama. Isteri tengah marah-marah, suami diam. Kadang-kadang sampai terlena. Lama sangat marah. Isteri duduk marah, dia buat bodoh. Dia tidur. Yang tu selamat. Rumah tangga tu aman. Begitu juga suami bila marah, isteri diam. Selamat. Yang jadi tak selamat ni, bila seorang marah, seorang jawab dan seorang lawan. Orang ni kata macam ni, orang kata macam ni. Orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Yang itulah yang boleh sampai ke rumah Tok Gadi tu, sebab itulah. Kita tahu kalau kita jawab dia akan jadi panjang, tapi kita jawab juga sebab tak tahan, tak sabar. Nabi SAW pernah tengok orang bergaduh. Nabi duk tengok orang bergaduh. Seorang ni duk maki orang ni. Nabi duk tengok, Nabi pun tengok. Yang seorang kena marah ni dia diam, tak jawab. Lama dia kena maki dengan kawan ni. Lama dia diam. Nabi pun ada kat situ. Nabi pun tak kata apa. Lama-lama orang yang kena marah ni dia tak tahan, dia pun jawab. Dia jawab balik. Bila dia jawab balik, Nabi pun bangun, Nabi jalan. Bila Nabi dah tinggal orang bergaduh tu, orang lain pun tinggal lah. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, masa mereka sedang orang si A sedang memaki hamun si B ni, kamu duduk dengan tenang ya Rasulullah. Tapi setelah orang ni menjawab, kenapa kamu meninggalkan majlis itu? Nabi kata, masa dia duduk diam tadi, malaikat keliling dia sebab dia sabar. Allah suka orang sabar. Tapi bila dia dah jawab, malaikat pun lari. Aku tak nak duduk dalam majlis yang malaikat tak ada, kerana bala akan turun di tempat tu. Sebab tu kalau suami marah kita, kita duduk diam, malaikat keliling kita. Kalau isteri marah suami, suami duduk diam, malaikat keliling suami. Kalau dah sama-sama berlawan, malaikat lari semua. Yang turun, setan turun, balak turun, semua turun. Tu yang bergaduh sampai macam-macam. InsyaAllah kita sambung lepas ni. Ya, kita sambung sekejap. Baik, saya nak sambung sedikit lagi berkenaan dengan rahmat turun kepada orang yang sabar. Sebab tu hari ni
kita sebenarnya tak ada sekolah yang khusus untuk mengajar manusia bagaimana cara bersabar. Kerana mungkin orang tidak semua mampu untuk bersabar. Sebab kita kena ingat, orang yang bersabar akan diuji oleh Allah. Orang yang redha akan diringankan musibahnya oleh Allah. Kena ingat tu. Tolong ingat elok. Orang yang bersabar, Allah akan uji. Selagi mana dia mampu sabar, Allah akan uji lagi. Dia boleh bersabar, Allah uji lagi. Sampailah dia peringkat redha. Bila redha, barulah Allah akan ringankan musibah dia. Kadang-kadang kita kena timpa musibah, kita sabar. Timpa musibah, sabar. Allah akan uji lagi, uji. Sampailah kita kata, ya Allah, aku redha ya Allah. Segala ujian yang kau datangkan pada aku ni, aku redha ya Allah, aku terima ya Allah. Baru Allah ringankan musibah kita. Nak sebut perkataan redha tu kadang-kadang tak terbit daripada mulut kita. Sebab kita tak boleh redha. Allah ambil anak kita. Allah ambil suami kita. Ketika kita tengah sayang dia, Allah ambil. Nak redha bukan senang. Saya pernah jumpa seorang isteri yang kehilangan suami, meninggal suami. Dia bawa anak dia 3 orang kecil-kecil. Dia duduk depan suami dia bagi tahu anak-anak dia, dia kata, ni ibu nak bagi tahu. Ni abah kamu, lepas ni abah kamu akan dibawa ke tanah perkuburan, akan dikebumikan di sana. Lepas ni abah tak ada lagi tahu, jangan tanya mak abah mana pergi. Kerana abah lepas ni tak balik lagi. Mak dia pun keluar air mata, anak dia pun keluar air mata. Sebelum suami dia diangkat, dia kata apa? Ya Allah, aku redha di atas apa yang telah kau tentukan ya Allah. Aku redha engkau ambil suamiku ya Allah. Dia pun duduk di situ. Barulah dia kata, angkatlah suami dia. Barulah dia boleh bersedia untuk menerima hakikat suami dia dah meninggal dunia. Bila sebut perkataan redha tadi. Kalau tidak, dia memang dia lepaskan suami dia, orang usung pergi ke kubur, tapi dia masih ada macam sangkut di dada. Sebab tu kena lepas dengan redha. Tapi kalau dia sabar, dia sabar tapi dia tak redha. Dia duduk tahan. Dia balik rumah dia, dia akan menangis. Sebab Allah akan uji lagi dengan ujian yang lain. Dia uji mula-mula satu musibah, datang musibah lain. Sebab tu kalau kita tak nak Allah uji bertimpa-timpa musibah, satu musibah datang, redha terus. Sebut di mulut, ya Allah, aku redha ya Allah. Orang masuk rumah kita curi barang lah rumah habis. Ni mai rumah ni, mai tinggal rumah ni, kunci dah rumah ni. Balik-balik tengok, main dah tengok rancangan tanya ustaz, balik-balik tengok orang pecah rumah. Habis. Saya pesan tu balik, redha lah. Tengok peti air, tak ada. Mesin basuh, tak ada. Ya Allah, aku redha ya Allah. Aku minta kau berganti yang lain ya Allah, yang lebih baik daripada apa yang kau telah ambil ni ya Allah. Sebenarnya Allah ambil tu. Allah yang hantar orang suruh ambil. Sebenarnya kalau Allah tak izin, tak berlaku pun. Bila kita redha, baru Allah ganti yang baru. Saya pernah hilang kereta dulu. Pejam mata tempat kereta hilang duduk tu, ya Allah, aku redha ya Allah. Aku minta ganti yang lain tu, yang ganti yang besar sikit tu. Allah ganti. Tapi kita ni, ya Allah, kita nak redha tu tak lepas. Allah. Sila soalan dia. Ustaz Mat, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada satu soalan Ustaz. Ya, silakan. Yang nak diajukan kepada Ustaz lah. Ya. Soalan saya macam ni lah Ustaz. Bolehkah kita memarahi kedua ibu bapa kita ketika mereka melakukan kesalahan? Saya ingin dipenjelasan oleh Ustaz lah. Ya. Ustaz jelaskan. Baik, soalan baik. Ustaz Mat tanya, bolehkah kita marah mak ayah kita bila dia buat salah? Saya tak tahu lah mak ayah zaman sekarang. Kalau mak ayah zaman dulu, kita nak angkat kepala pun tak boleh. Angkat kepala tengok dia kata apa? Dia kata tak dan tengok dia dah kena kayu dah. Ayah dulu-dululah. Ayah zaman sekarang, anak pukul kepala dia tak boleh buat apa lagi. Jawapannya, mak ayah kita ni walaupun dia seorang pelacur, kita tak boleh marah dia. Kita tak boleh maki dia, kita tak boleh hamun dia. Cuma kita boleh tegur dia, boleh nasihat dia. Marah tak boleh. Kita boleh maki, mak ni nak jadi apa ni? Dah tua dah, tak sembahyang lagi. Tak boleh. Walaupun ada orang kata macam tu. Kita kata kat pak kita, Pak nak jadi apa ni? Pak tak tahu ke? Pak dah tua tau, nak mati dah, sembahyang lah. Tak boleh.
Yang boleh kita cakap dengan mak kita, mak, tolonglah mak, marilah kita semayang. Kita ni semua nak mati mak. Itu boleh. Nak marah tak boleh. Bahkan kita nak tunjuk muka mak kita dengan jari telunjuk pun tak boleh. Ada orang pakai jari telunjuk ni, tunjuk atas muka mak dia. Mak, no, cucu kencing tu. Suruh mak pergi salin lampin anak. Berdosa, ya Allah, Tuhan yang tahu. Dosa sangat-sangat. Tambah kita marah dia. Marah dengan kata yang kesat. Dia tetap jadi mak kita walaupun kita marah macam mana pun. Dia tetapkan tidak akan jatuh martabat dia sebagai seorang ibu. Tu kena ingat. Jangan. Kita ada siapa biasa kena marah dengan anak. Hak zaman moden ni anak marah tau. Kita pergi pukul dia, dia tolak kita jatuh. Ada orang mengadu kat saya. Dia tahu, ustaz, sampai hati anak saya tolak saya jatuh. Jalan tersencuk-encuk, bengkak lutut. Pasal apa? Mak dia nak pergi pukul dia. Mak dia nak pergi pukul dia. Dia tolak mak dia. Dia besar, mak dia kecil. Dia tolak mak dia jatuh. Bengkak lutut orang tua tu. Encuk-encuk lah pergi. Ustaz, nak ambil ubat sakit lutut. Anak tolak jatuh. Ish. Itulah dia di antara bayangan-bayangan yang dia akan nampak ke akhir hidup dia. Kalau kita tengok orang yang berkasar dengan ibu bapa ni, Tuhan tak tangguh. Tuhan tak tangguh lama. Tuhan bayar cash. Kita tengok sejarah-sejarah silam macam si Tenggang. Kita tengok cerita Melayu kan. Si Tenggang dan sebagainya. Allah bayar cash. Sebab tu kalau kita tersilap cakap lepas bergaduh dengan mak, sebelum berubah tempat, pergi minta maaf cepat. Kadang-kadang kita tersalah juga nak marah kita pun. Mak kita ni suka cakap banyak. Kita kata mak ni pasal apa cakap banyak sangat. Sat lagi pergi minta maaf mak, tadi marah mak. Dah. Sebab kita kena ingat, setitik air mata seorang ibu jatuh ke bumi, 10 kebajikan anaknya Allah potong. Setitik kalau secawan, tak ada apalah. Tu kita buat apa pun tak jadi. Berniaga tak jadi, kerja tak jadi, buat apa semua tak jadi, buat apa pun tak jadi. Rupanya bukan pasal buat kerja tu tak jadi, bukan pasal tak pandai buat kerja. Sebab ayat mata mak yang tumpah tu kita tak tebus balik. Kita tak minta maaf, kita tak minta halal. Mak kita mudah mengalir air mata. Kalau boleh kita tadah air mata, jangan bagi jatuh, bagi masuk balik. Mak dongak masuk balik. Sebab kita takut bila jatuh je air mata, 10 kebajikan pun potong. Orang yang tak tahu dia tak rasa apa. Dia kata dekat mak dia sampai mak dia menangis macam budak kecil. Dia tak rasa apa sebab dia tak tahu, dia jahil. Tapi kalau dia tahu, dia tengok air mata tu bertakung dekat kelopak mata mak dia, dia dah berdebar dah. Kalau menitik air mata mak aku, habislah aku. Orang yang tahu. Sebab tu kita kena cari ilmu. Duduk di mana pun carilah ilmu. Duduk di kampung, belajar cara di kampung. Sebab orang menuntut ilmu ni, kalau dia nak pergi mengaji tu dia accident mati, dia mati syahid. Balik daripada menuntut ilmu, accident mati syahid. Bukan senang nak dapat mati syahid ni. Sebab tu kita ni duduk di kampung ke, duduk di bandar ke, bila ada dengar kata ada majlis ilmu, kena pergi. Dengan ada ilmu itulah kita boleh buat benda yang orang tak boleh buat. Ada orang dia ambil keputusan tak nak balik jumpa mak dia dah. Aku tak nak balik kampung dah. Aku benci. Dia ingat apa yang dia buat tu betul. Betul pada dia. Tapi pada Allah tak betul. Tak betul. Duduklah. Sebab tu saya tengok di Kuala Lumpur ni khususnya, berapa ramai dia duduk di sini susah menderita. Dia pun tak tahu apa sebab dia susah menderita. Pergi jumpa Tok Bomo sana, pergi jumpa Tok Bomo sini, minta penawar sana, minta penawar sini, nak bagi berjaya, nak bagi perniagaan dia maju. Tak jalan. Sebenarnya dia kena balik minta maaf dengan mak bapak dia. Yang tu dia tak buat. Buka kedai bankrupt, buka kedai orang tak masuk. Dia duk kata orang buat kedai dia. Sebenarnya dosa dengan mak bapak dia tak selesai. Jenuh lah macam tu. Cuba balik minta ampun, minta halal mak ayah, minta halal, minta ampun, redalah di atas segala salah silap dia. InsyaAllah buat kerja. Baru naik kaki tangan. Ini orang tak tahu. Ya, insyaAllah. Tengok soalan lain. Sila. Mana soalan? Sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Khalijah Maisa
ingin menanyakan satu soalan kepada Ustaz. Apakah kelebihan yang dijanjikan Allah kepada orang yang sabar? Sekian, terima kasih. Apakah kelebihan yang Allah bagi pada orang sabar? Tu mak menekan saya betul. Okey, Allah janjikan kepada orang yang sabar ni banyak. Antaranya cuba kita tengok ada satu ayat apa yang Allah janjikan sini. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran, segala ujian, segala kesedihan, serta bertakwalah kamu supaya kamu akan berjaya dan mencapai kemenangan. Sebenarnya hadiah yang Allah bagi pada orang sabar ni, dia akan berjaya. Hadiah kepada orang yang kecewa, dia akan gagal. Sebab tu kadang-kadang kita ni buat satu, bila gagal kita kecewa. Sabar, Allah akan bagi hadiah. Allah bagikan hadiah. Hadiah Allah bagi ni kita tak boleh terfikir kadang-kadang. Tapi pasti gagal buat lagi, gagal buat lagi, dia akan berakhir dengan berjaya. Itu hadiah daripada Allah, pasti. InsyaAllah kita sambung jawapan ni selepas rehat kita nanti, insyaAllah. Alhamdulillah, kita sambung lagi bagi membicarakan tajuk marah kita. Baik, saya nak sambung kepada kenyataan yang saya buat tadi. Kita kadang-kadang kita terlalu cepat marah. Bila terlalu cepat marah, kita tak boleh buat sesuatu kerja itu dengan sabar. Kalau kita buat, selalunya tak selesai. Kita buat kerja selalunya berhenti tengah jalan sebab kita tak sabar untuk nak menunggu kejayaan. Orang yang tak sabar menunggu kejayaan, dia tidak akan berjaya. Orang tak sabar untuk nak menunggu masa yang lama, dia akan gagal. Sebab orang yang dihadiahkan oleh Allah lagi kepada orang sabar ni disebut di dalam surah Yusuf ayat 90. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajrah. Allah tidak akan memotong pahala yang pernah Allah bagi kepada orang yang sabar. Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang telah melakukan kebaikan. Sebab kebaikan yang kita buat, dah dapat pahala, kadang-kadang Allah potong balik. Sebab tak sabar. Pahala dah dapat. Kita tolong orang dapat pahala. Kita sedekah dapat pahala. Tapi, dengan perasaan tak sabar, cepat marah tadi, Allah potong balik pahala tadi. Pahala dah dapat, kena potong balik. Ni yang rugi. Sebab tu orang yang cepat marah ni, dia rugi segala-galanya. Orang pun tak suka, Allah tak suka, Rasul tak suka. Semua orang tak suka, semua orang akan lari daripada dia. Sebab tu bila kita nak marah, kita kena berfikir. Orang yang banyak berfikir, dia lambat marah. Orang yang cepat marah, dia lambat berfikir. Pilih, nak jadi orang cepat berfikir lambat marah ke, cepat marah lambat berfikir? Nak jadi orang mana? Cepat marah. Kita marah dulu baru fikir. Lepas marah kawan tu, baru fikir, Allah silap aku marah dia. Baik, fikir dulu. Biar jadi orang yang cepat berfikir. Orang yang cepat berfikir, dia akan lambat marah. Orang yang lambat marah, dia akan cepat berfikir. Contoh, barang kita hilang, duit lah katakan, duduk dalam poket, kita letak dalam poket, kita pergi seluk-seluk tengok, Allah tak ada, naik angin, marah habis anak-anak, marah, laki kena marah, anak kena marah, mak mentua kena marah habis, siapa ambil duit ni? Dia pun dah habis, tak larat nak marah dah, letih, marah ni letih juga kadang-kadang. Dia pun duduk berehat, teringat, Allah, duit dalam poket tu tadi aku ubah pergi buah tempat lain. Dia pergi tengok, ada, duduk dalam Quran. Dia dah marah dah ni. Semua dah kecil hati belakang dah. Semua dah, mak mentua terasa hati dah.
Apa suami dah terasa hati dah, semua dia terpayah duduk rumah ni penyamun banyak. Mak mentua tumpang kita. Kalau kita tumpang mak mentua lain, mak mentua tumpang kita, duit kita hilang. Kita pergi tanya dia. Memang kita tak tuduh dia. Kita tanya dia. Kita rasa apa kalau kita jadi mak mentua? Menantu main tanya, mak ambil duit cek ke? Tak, mak tak tahu. Habis siapa yang tahu? Sudah. Orang tua tu duduk tepi dapur menangis. Kita fikir-fikir, duit tu aku ubah letak tempat lain. Pergi tengok, ada. Nak pergi minta maaf ingat senang lah. Ingat senang kan nak minta maaf? Dia kata habis-habis. Orang tua tu duduk teriak tu. Dia nak pergi pujuk kah? Pergi, mak, saya minta maaf mak. Saya tanya mak, saya tuduh mak. Sebenarnya duit saya ubah letak tempat lain. Minta maaf banyak-banyak mak. Lagi kuat menangis orang tua tu. Berguling-guling. Tadi sikit lah. Dia lagi kecil hati. Pergi angkat bungkus beg nak balik lah. Mak nak balik mana? Tak tahu. Dia bukan ada rumah dah. Pergi nak balik, tak tahu nak balik mana. Punya kecewa dia tu. Sebab tu jangan cepat marah. Kita letak satu barang, pipi tengok tak ada. Duduk dulu. Baca selawat banyak-banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kalau aku tersilap letak, kau berikan balik ingatanku, ya Allah. Mana aku letak, ya Allah. Kita pun teringat. Duduk sini. Kita tak tanya orang lagi. Orang pun tak terasa hati. Boleh buat kan macam tu? Saya tak tahulah. Tapi benda ni pernah berlaku kat kita ni. Saya pernah berlaku. Kita pergi tanya orang. Orang tu dah Allah kecil hati dah. Nak pergi minta maaf, ya Allah. Kita pula jenis ego sikit. Nak pergi minta maaf bukan senang. Susah tu. Berdosa dah, tentu dah berdosa dah. Kita menyakiti hati orang. Sebab itulah cepatkan berfikir. Jangan cepat bertindak. Jangan cepat marah. Allahu Akbar. Siapa lagi soalan? Siapa nak tanya soalan? Sila Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan satu soalan kepada Ustaz. Ya. Marah yang bagaimanakah yang diharuskan dalam Islam? Terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz. Marah yang macam manakah yang diharuskan dalam Islam? Yang diharuskan dalam Islam ni, kita marah, yang pertama, dia tidak meninggalkan kesan marah pada orang. Kita marah orang, menyebabkan orang marah balik kat kita. Ada orang marah orang kena marah tu malu kat kita. Marah macam mana? Kita marah orang, kita panggil dia macam, saya ni sebenarnya nak marah, tapi nak marah dekat orang ramai takut malu. Saya ni sebenarnya tak suka tau awak buat macam ni. Ya ke? Ya, saya tak suka. Tolonglah jangan buat lagi tau. Orang yang kena marah tu, dia akan malu dengan kita. Tapi kalau kita pergi marah, ni apa pasal saya buat macam ni? Dia marah, dia dendam, dia benci kita. Yang kita duk marah macam tu lah kan? Mana nak sempat panggil dia pergi kat belakang pergi marah, mana nak dan. Kita duk bawa marah daripada rumah ni, duk pergi cari dia, tengok jumpa kat kedai. Duk cari ni, mana pergi kat kedai. Pergi maki kat kedai, bam. Mana nak dan tarik tangan bawa balik rumah. Saya tengok inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Isteri nak marah suami sebab dia baru tahu suami dia pergi kahwin di Siam. Duk cari ni, laki duk lari lama dah, jumpa kat kedai, dia maki kat kedai tu. Malu semua orang malu. Apa salahnya pergi bang? Balik rumah Sat, nak sembang sikit. Walaupun dia cakap macam tu, berpeluh dah laki dia tu sebenarnya. Duduk dia nak tanya apa kat aku. Biar dia rasa bersalah tak apa. Jangan balik sampai rumah. Abang tahu kan saya nak tanya apa kan? Tahu. Cukup. Macam tu pun dah cukup dah. Dia dah rasa dia kena marah dah. Tapi kalau kita marah macam tu dia ditambah satu lagi. Sebab kita tak sabar. Kita cepat melontarkan marah, kita tak kena tempat dia. Letak marah, kena tempat dia insya-Allah. Bukan tak boleh marah dalam Islam, boleh marah, kena tempat dia. Macam kita nak marah anak murid. Saya pernah jadi cikgu. Saya pernah pukul anak murid saya. Tapi lepas kita pukul tu, kita fikir balik, kesian budak ni. Kita pukul dia tu sebab lain.
Sebab kita pun ada perasaan nak marah kat orang lain, pukul budak tu. Tapi padahal benda tu kalau kita bagi tahu elok-elok, tak ada masalah. Kita nak marah anak kita. Kita bergaduh dengan suami. Pergi pulai perut budak tu tak pasal-pasal. Dia nanya, hasil daripada marah orang lain yang terlibat dan terpalit dengan sifat marah kita. Berdosa kita. Berdosa sangat-sangat. InsyaAllah janganlah buat benda-benda macam tu. Sebab Allah ni, bila kita dibangkitkan besok, dia minta tuntut keadilan. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Di hari akhirat besok bila kita bangkit, termasuk binatang, semut, kucing, semua ni dia boleh minta tuntut balas. Lembu, kerbau, kambing, semua tu, semut, dia boleh tuntut nak minta balas apa. Kucing, Allah hidupkan. Kucing, kau nak buat apa? Aku nak tuntut, nak balas. Nak balas apa? Nak sepak tuanku balik. Pasal apa? Dulu dia sepak aku. Semua boleh tuntut. Tambah tak lagi orang. Lagi boleh ada hak untuk tuntut atas segala perbuatan kita pada orang tu. Sebab tu saya tengok, ada orang dia cepat marah, dia lambat baik. Lambat, dia cepat marah, lambat baik. Ada orang cepat marah, cepat baik. Dia marah saat lagi dia okey. Ada orang lambat marah tapi cepat baik. Dalam tiga-tiga ni mana bagus? Cepat marah, lambat baik. Lambat marah, cepat baik. Cepat marah, cepat baik. Mana bagus? Lambat marah, cepat baik. Kita tak macam tu. Kita cepat marah, lambat baik. Marah sampai 3-4 hari tak bercakap. Kita bergaduh dengan anak beranak pun sampai berbulan-bulan tak bercakap. Bergaduh dengan jiran berbulan-bulan, bertahun-tahun tak cakap. Bertahun ada orang tak cakap sampai mati ada. Ada orang kampung kita yang tak bercakap sampai mati. Dah mati baru pergi bercakap. Aku minta maaf lah hang. Aku dengan hang bergaduh dulu. Mati dah baru bercakap. Buat apa? Dah kawan tu dah tak boleh bercakap dah baru nak pergi bercakap. Dia tak boleh lebih 3 hari. Bila lebih 3 hari kita tak bercakap, amalan kita digantung, tak naik. Segala amalan kita tergantung. Bilang, sehari, 2 hari, esok pergi cakap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kawan tu pun kita dah nak buat baik dengan dia. Waalaikumsalam. Ada apa? Tak puas hati lagi? Aku ni main nak minta maaf. Tak ada. Kawan ni pula tak nak minta maaf. Kawan ni pula merajuk. Tak apalah, hang tak nak terima maaf aku, tak apalah. Aku pun tak heran balik. Jadi macam itulah. Panjang, lebih daripada 3 hari. Jangan bagi lebih daripada 3 hari. Ya. InsyaAllah. Kita berehat sekejap, lepas ni kita sambung. Alhamdulillah, kembali kita ke udara bagi meneruskan rancangan Tanyalah Ustaz TV9. Baik. Pusingan ni kita nak mulakan dengan soalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hajah Sababirin binti Mansur ingin mukakan satu soalan. Apakah yang dikatakan sabar yang wajib? Sekian, terima kasih. Dia sabar ni ada kalanya wajib, ada kalanya haram. Baik, sabar yang dikatakan wajib ini kita kategorikan kepada 3, iaitu sabar untuk melaksanakan perintah Allah. Kita kalau tak sabar, bukan senang nak semayang ni. Nak bangun pagi-pagi, nak mandi, nak ambil air semayang, nak pergi masjid. Ingat senang ke? Kalau tak sabar, isteri kejut suami, marah suami. Bang, bangun bang, subuh bang. Aku malas tidur di rumah ni. Dia buat pergi tu dah. Dia tak bagi, kacau dia tidur. Kalau tak sabar, orang yang kejut tu pun kena sabar. Bang, jangan macam tu abang. Subuh bang, kita nak mati, kita dah tua. Kubur masing-masing lah. Sabar lagi. Orang yang kejut pun kena sabar. Orang yang kena kejut pun kena sabar. Sebab kalau orang kena kejut tak sabar, sebab dia lagi tak bangun, dia duduk kejut tu. Bang, bangunlah bang. Janganlah macam ni abang. Orang yang kejut pun kena sabar. Orang yang kena kejut pun kena sabar.
Aku kata, aku mengantuk, tahu tak? Sat lagi. Tu. Dia nak hilang sabar dah tu. Payah. Tu nak buat benda yang Tuhan suruh ni kena sabar. Kalau tak sabar tak boleh buat. Mai kejut lagi. Bang, bangun bang. Kesianlah bang. Tolonglah bang. Kalau tak sabar dia boleh pukul isteri dia. Dia bangun pang sedekah 3-4 biji kat bini dia pergi tidur balik, bukan pergi sembahyang. Orang kata aku nak tidur, tak reti noh. Pang dia bagi. Lepas tu dia pergi tidur balik. Tak sabar. Sebab tu orang yang tak sabar tak boleh sembahyang. Sebab sembahyang ni dia 5 minit tapi dia kalau tak sabar dia rasa lama. Tu duk marah Tok Imam ni. Tok Imam ni bila lah pasal apa baca panjang sangat. Aku serabut sembahyang kat sini ni. Tak sabar. Dia akan rasa lama. Macam juga puasa. Kalau tak sabar duk tengok jam. Celak-celak mata tengok jam. Bila nak buka puasa bila? Tak boleh. Maknanya sabar tadi, nak buat ibadat kena sabar, nak meninggalkan larangan Allah pun kena sabar. Sebab benda yang larang ni, Allah larang ni benda seronok belaka. Makan bulan puasa. Ui, seronok. Ada orang masak anak beranak, makan, pakat-pakat makan. Apa lagi? Pi pasar malam waktu maghrib. Ui, seronok. Pi pasar malam waktu maghrib paling seronok. Tuhan marah tu, Tuhan tak bagi tu. Nak buat macam mana? Yang berniaga pun tak semayang, yang pergi beli pun tak semayang, semua tak semayang. Yang seronok siapa? Setan. Kita pun seronok. Kita dengan setan sama seronok. Yang marah Allah. Itu dia. Sebab itulah kena sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Lagi, kena sabar untuk menghadapi ujian daripada Allah. Ni wajib. Sabar ni 3. Sabar untuk melaksanakan perintah Allah, sabar untuk meninggalkan larangan Allah, sabar untuk menerima ujian daripada Allah. Sebab Allah bila kita minta, ingat bila kita minta satu benda, sebelum Allah bagi ujian dulu. Kalau tidak jangan minta. Kita minta, ya Allah, aku dah lama susah, ya Allah bagilah senang sikit. Sebelum bagi senang, Allah bagi ujian dulu. Bila datang ujian, dia tak terima ujian, senang takkan datang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Benda yang baik itu dia duduk belakang, dia tak duduk depan. Yang belakang tu lebih baik daripada yang depan. Siapa nak minta sesuatu benda, dia datang ujian dulu. Kalau dia tak sanggup menghadapi ujian, jangan minta. Contoh, dia kahwin lama tak dapat anak. Minta semayang, minta, ya Allah bagilah aku anak, ya Allah. Allah akan bagi. Tapi ingat, anak yang dapat tu, dia punya nakal, dia punya macam-macam. Dia kata apa? Aku kalau tahu macam ni, aku penyet hidung masa kecil-kecil tu. Yang kau minta dia mari tu buat apa? Kita yang minta anak tu datang, dia datang dengan ujian sekali. Bila dia habis ujian tu, bila hujung. Dia tua-tua esok, baru dia jadi baik balik. Sebab tu, bila Allah bagi, dia bagi dengan ujian sekali. Sebab tu kita kena sabar bila kita minta. Nak apa boleh minta, tapi Allah bagi ujian. Ada soalan lagi? Ada? Sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ramlah binti Husin ingin mengajukan satu soalan kepada Ustaz. Apakah hukum memutuskan hubungan silaturahim kerana marah? Sekian, terima kasih. Allahu Akbar. Saya nak baca satu hadis ni. Apakah hukum memutuskan hubungan silaturahim kerana marah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man sarrahu an yubsatu lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi isrihi falyasil rahmah. Siapa yang meluaskan, yang mahu diluaskan rezekinya, nak duit banyak, nak rezeki banyak, dan supaya dia dimuliakan, di orang memuliakan dia, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim.
kita tak perasan tu, kita tak bercakap dengan adik-beradik kita tu, Tuhan kerat rezeki kita, kita tak perasan. Kita tak bercakap dengan jiran kita tu, kita bergaduh tu, kita ingat tak ada apa-apa, tak ada rugi apa. Rugi dia, Allah akan putuskan rezeki kita. Sebab tu orang suka bergaduh ni, rezeki susah datang. Hari kita pergi minta maaf tu, hari itulah rezeki yang tersekat tu akan turun, datang balik. Sebab tu ya, Allah tak bagi kita bergaduh lebih 3 hari tu. Rezeki tak akan datang. Sebab itulah bila kita pergi ziarah, ada mafhum hadis yang lain, kita pergi ziarah rumah saudara kita, Allah akan menambahkan rezeki. Sebab tu kita duduk rumah kita kata, Allah payahnya rezeki nak datang. Macam mana nak bagi mudah rezeki sikit? Pergi ziarah. Kita kata rumah adik aku lama tak pergi rumah dia. Pergi ziarah rumah dia. Kita buat dalam keadaan kita tahu apa kita dapat. Kita pergi rumah adik kita, aku datang ni nak ziarah kau sebab aku rasa lama tak datang ziarah kau. Kita tanya dia, kau tahu tak kebaikan yang kita dapat hasil daripada ziarah ni? Dia pun tak tahu. Allah akan buka pintu rezeki kita, adik. Beritahu dia. Ya ke? Ya. Sebab tu orang dulu-dulu dia cari adik-beradik, bawa bekal cari adik-beradik. Sebab tu orang dulu-dulu ni, hidup dia orang ni tenang, senang. Tak ada masalah. Harta benda yang kita duk makan, sawah, padi, kebun, semua hasil daripada orang tua-tua dulu-dulu. Hidup dia pun berberkat. Sebab dia orang dulu cari adik-beradik. Pergi sampai petani tu cari adik-beradik. Kan? Kita sekarang ni adik-beradik, sepupu dah tak kenal dah. Sepupu. Jumpa. Dia tanya mak dia, mak tu siapa dia? Tu sepupu hang lah nak beritahu. Oh ya ke sepupu main kat mana? Dia pun tak tahu main kat mana sepupu tu. Sepupu tu dia tak tahu main kat mana. Budak sekarang ni. Adik abang pun dah, kalau setengah tu sampai bertahun-tahun tak jumpa. Dia tak nampak Allah kerat rezeki dia. Jangan. Benda ni kita kena ada perasaan takut. Takut Allah sekat rezeki tak datang. Kita ni kalau rezeki tak datang, bukan nanti kita rezeki ni bukan nanti kita kerja kuat. Ada orang buat kerja sikit-sikit lah, tapi rezeki banyak. Ada orang buat kerja banyak, rezeki dia tak sikit. Ada orang keluar pagi, balik malam, buat balik sikit. Ada orang keluar sekejap lah, dapat buat balik banyak. Sebab tu jangan balik kampung kita fikir balik, siapa yang aku tak bercakap ni? Siapa yang aku bergaduh dia dah lama ni? Pergi minta maaf balik. Takut kita esok hidup papa kedana. Nak makan minta hak orang, nak anak nak buka sekolah minta duit orang. Apa lagi? Nak raya minta duit orang sebab apa? Sebab rezeki tak main kat kita. Tuhan sekat sebab dia jiran tu tak bercakap dengan orang sebelah ni, tak bercakap orang sebelah sana, tak bercakap. Duduk sebelah-sebelah rumah. Pagar sebelah-sebelah rumah. Tapi tak bercakap. Dia bukan tahu bahaya apa. Dia kata aku tak bercakap dengan dia, bukan rugi apa. Itu sifat jahil dia. Sebenarnya rugi dia tak bercakap tu. Rugi sangat-sangat. Ya? Maka fahamlah kita, marah ni sebenarnya rugi. Lepas ni jangan marah dah. Lepas ni balik bagi tahu. Balik kita ubah cara hidup kita. Daripada marah baik kita bincang elok-elok. Kesimpulan kepada apa yang kita bincang hari ini, kesimpulan daripada apa yang kita belajar hari ini, sebenarnya sifat marah itu sifat syaitan. Al-ghadab min amali syaitan. Marah tu sifat perangai syaitan. Kalau kita marah maknanya kita ni tiru syaitan, tiru perangai syaitan. Manusia tak boleh jadi syaitan, manusia juga tak boleh jadi malaikat. Maka manusia jadilah manusia. InsyaAllah untuk itu mari sama-sama kita berdoa supaya Allah memberi kekuatan untuk kita jadi orang yang sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawarta adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah mata hati kami seperti mana Engkau menerangi bumi ini dengan cahaya matahari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah kami daripada sifat pemarah, ya Allah. Berikanlah kepada kami sinar dan cahaya untuk menjadi orang yang sentiasa senyum dan bergembira
semasa kami berada di atas dunia, dan jadikanlah kami orang yang pemaaf, yang mampu untuk memaafkan segala kesalahan orang-orang yang pernah melakukan salah kepada kami, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.